الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطاهرين وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, آتِ محمد الوسيلة والفضيلة ثم مقام محمود الذي وعده. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin as-sadiqin al-mu'minin al-muhtasibin alladhina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in amma ba'd. Usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur kepadanya, dengan sebab Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat yang paling berharga kepada kita, al-iman wal Islam, yang kita boleh hidup di atas dunia ini dengan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kehidupan kita di dunia ini. Dengan sebab itu bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Janganlah kita meninggal dunia ini kecuali dalam keadaan seorang muslim yang sempurna. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, hidup kita di atas dunia Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan fitnah, dalam keadaan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak tengok kita ni, adakah kita hidup dengan cara hidup yang ditunjuk ajar oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah, kalau kita tengok apa yang berlaku di atas dunia Allah Subhanahu wa taala ini, kita tengok Allah Subhanahu wa taala suruh kita hidup dengan cara baik-baik, hidup dengan cara sejahtera dan selamat. Tetapi oleh kerana gangguan daripada syaitan menyebabkan manusia melakukan fitnah, melakukan kezaliman di antara manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan dikau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam ini. Nabi kita mencucuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia semua walau dalam keadaan peperangan. Kalau kita tengok dalam hidup Nabi, 13 tahun dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi menjadi rasul, dilantik menjadi rasul. 13 tahun Nabi di Makkah tidak berlaku peperangan, hanya dengan menyampaikan kesejahteraan di segi akidah dan segi cara hidup. Bila Nabi kita pergi kepada Madinatul Munawwarah, mulanya berlaku peperangan tahun yang kedua Hijriah. Peperangan Badar sebagai peperangan yang pertama sekali yang Nabi kita berperang. Kemudian diakhiri dengan peperangan Tabuk yang Nabi kita masuk berperang tahun yang ke-9 Hijriah. Jadi kira-kira Nabi berperang semua dalam hidupnya 27 kali. Nabi kita pergi dalam masa 8 tahun yang kedua Hijriah sampai 9 Hijriah. Berlaku pergi di zaman Nabi yang Nabi bawa tentera pergi hanya 27 kali. Kemudian di zaman itu juga sahabat Nabi sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka itu berperang. Yang Nabi tidak pergi sebanyaknya 38 kali berperang. Jadi peperangan yang berlaku di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 95 kali perang. Nabi perang bawa tentera 27 kali, sahabat perang dengan pimpinan sahabat 38 kali. Nak ayat atas perang zaman Nabi 8 tahun itu 95 kali. Hanya umat Islam terkorban syahid karena rahmat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat pada Nabi. Jadi syahid hanya 262 orang sahaja.
sahabat yang mati syahid yang berperang dalam peperangan 262 orang saja. Kalau kira bilangan sahabat pada zaman itu hanya 1% saja yang terkorban syahid, yang mati dalam perang. Musyrikin mati dalam perang, yang dia mati dalam perang hanya 1,002 orang. Kalau kira 2%, kalau kira puak musyrikin pada zaman itu. Nak royak katanya peperangan Nabi menjadi rahmat bagi alam ini hanya ni'ala kalimatillah hiyal uliyah, untuk nak menyenangkan manusia, nak bawa manusia kepada syurga Allah SWT, bukan nak menghancurkan manusia. Sebab tu dalam peperangan Nabi dia ada patai larang, perempuan dia tak boleh bunuh kalau tidak masuk dalam perang, kanak-kanak tak boleh bunuh, kemudian orang tidak ada senjata tak boleh bunuh, rumah-rumah dia tidak boleh kita merosakkan, pohon-pohon kayu tidak boleh kita merosakkan. Semua perkara kena jaga. Hanya dia yang boleh bunuh orang dalam peperangan, seteru dia saja, orang dalam perang saja. Orang duduk dalam gereja, dalam makbad, dalam apa semua sana itu tak boleh kita bunuh dia. Jadi nak ayat kata itu peperangan Nabi sebagai peperangan rahmatan lil alamin. Tapi kalau kita tengok peperangan pada zaman sekarang ini, yang kita semua mengetahui, nah, peperangan yang dilakukan oleh al-Yahudiyah Sahyuniyah, Zionis, Yahudi Zionis, yang kita kira hanya peperangan yang baru-baru ini semenjak pada 7 Oktober sampai sekarang ni sekitar 75 hari. 75 hari dalam peperangan yang mereka perang saat itu, yang dia kerebab, dia bunuh umat Islam, tak kira budak, tak kira orang tua, tak kira perempuan, tak kira orang panggil, orang ada di hospital. Di hospital dia juga bom juga hospital. Rumah sekolah kanak-kanak tadika, Anuban, ni dia upah orang masuk bunuh dan sebagainya. Nak rakyat katanya peperangan dia 75 hari itu dia bunuh orang semua saat itu 20,000. Nah, 20,000 manusia, termasuknya kanak-kanak dekat-dekat 10,000. Nah, kerana yang sakit pula, nah 50,000 yang sakit berat. Nah, yang hilang sehari tak temung, duduk dalam orang panggil, nah runtuh rumah dan sebagainya. Nah, dalam patak bombing, duduk di bawah batu-batu dan sebagainya yang dia peracurkan rumah tu, sekitar 2,000 orang. Jadi nak ayat katanya peperangan dia 75 hari ni dah orang panggil siapa kepada 70,000. Sehari 1,000 orang. Nak ayat kata dapat peperangan orang Yahudi, laknatullahu alaihim, yang Tuhan laknat ke atas mereka itu. Dia bom sehari ni 10 tan. Nah, bukannya sikit. Data Bandar Gaza yang hanya luas 360 kilometer saja. Satu ampere ya Gaza ni, orang penduduk dia sampai kepada 2 juta, satu ampere. Dia duduk cara ramah. Umah dia yang utuh saat ni 200,000 umah hancur renyang. 500,000 umah saat ni tu nak duduk tak boleh. Jadi ahli Gaza sekarang ni yang tak ada tempat nak duduk 1,500,000 orang. Tak ada tempat nak duduk. Nah, dia putus. Nah, ayat tanya zaman-zaman lagi. Dah nanah hari dia dah buat pada zaman dulu pun. Hari mana dia igat, dia seksa, dia buat nyanyo, dia bunuh, dia bedil, dia gap segala-gala, dia bom dan sebagainya. Hak tu dah buat sama. Dah hak pasal kuat ni 75 hari dia telah lepas. Kalau dia berhenti suka dapat 5 hari. Nak ayat cara yang dia saat itu untuk menghancurkan, bukanlah orang panggil untuk nak beri rahmat pada manusia dak. Sebab itulah Tuhan royak al-Quran dengan cara benar ayat Allah SWT. Tuhan royak pada mereka kata wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Bila dikata pada mereka itu janganlah kamu merosakkan di atas muka bumi ini, ya jawablah mana? Qalu innama nahnu muslihun. Nah, sesungguhnya kami nak menyelamatkan, nak islah, nak baiki. Itu orang panggil perancangan musuh mana-mana tempat belah tu lah.
Nah, dia tak mengaku kata dia nak merosakkan muka bumi. Dia tak mengaku kata dia merosakkan manusia, menghancurkan, membuat fitnah kepada manusia. Dia kata nak baiki dia dimolek, nak baiki dia diselamat. Tuhan jawab kata, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sebenarnya mereka itu adalah mereka yang mufsidun, orang merosak di atas muka bumi, orang buat fitnah, orang tidak ada perasaan malu. Sebab itulah Nabi kata, fa illam tastah fasna' ma syi't. Kalau kamu tak malu, boleh buat segala-gala apa yang kamu nak buat. Itu nak ayat katanya mereka itu melakukan kerosakan. Jadi nak ayat kata fuak mereka itu ni, kalau kita ambil budrian, ambil orang panggil pengajaran daripada peperangan. Nah, di antara Sahyuniyah, Al-Yahud, Zionis dengan orang panggil Ghazah ni, kan nak bandingkan zaman dulu ni semacam orang panggil Ashabul Ukhdud. Tuhan sebut dalam Quran. Iwak nyanyi sungguh. Tuhan sebut dalam Quran yang kita dah baca semua, kutila Ashabul Ukhdud, dibunuh orang panggil tua-tua bagi parit. Dia suruh gali parit, kemudian dia cucuk ambil api boleh parit, dia tahap sore suruh terjun, dia bunuh. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, idhum 'alaiha qu'ud. Dia pakai tengok, suka fak dia. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Apa yang buat fitnah pada orang mukmin tu, dok bunuh orang mukmin, dia dak tengok, dak nampak. Dunia pun dak nampak, pada zaman kerajaan-kerajaan pada zaman tu dak nampak. Tapi Tuhan kata, wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka itu bunuh umat Islam, menghancurkan umat Islam, wanyanya pada umat Islam, hanya sebab mereka beriman saja. Kalau kamu beriman, kamu akan kena nyanyi balah ni. Orang beriman pada zaman itu sebagai teroris, sebagai kawakan rakyat, sebagai pengganas. Juga pada zaman sekarang ni, ahli Ghazah beriman. Nah, dunia barat tengok kata dia sebagai pengganas, sebagai kawakan rakyat, sebagai orang panggil teroris. Jadi nak ayat katanya, Tuhan sebut dalam Quran dah mereka itu. Allah SWT ayat kata mereka ini kena buat nyanyi dengan sebab dia saat itu beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Sebab dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang amat kuat dan lagi amat terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Tuhan nampak belaka, Tuhan duk tengok belaka. Sebab itulah Tuhan ayat Al-Quran kata, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Allah Subhanahu wa taala ayat kata orang buat fitnah pada orang mukmin, orang buat nyanyi kepada orang mukmin, orang zalim dengan sebab dia menjadi orang mukmin, maka bagi mereka itu azab ke atas mereka oleh Allah Subhanahu wa taala akan neraka jahannam. Allah akan bakar dia, Allah akan menghancurkan dia. Tetapi sebaliknya, innal ladzina amanu wa amilus salihat, sungguhnya orang beriman dan amal saleh, walaupun dia kita tengok dia kena nyanyi, kena zalim, kena bunuh, kena hancur, kena segala-gala, umur dia tak ada tempat duduk, tapi Tuhan kata lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Tuhan balas bagi mereka syurga yang berlari air di bawahnya. Dzalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul kabir. Dzalikal fawzul kabir. Allah SWT ayat kata orang ni adalah orang dapat kemenangan. Jadi nak ayat katanya, walaupun ahli Ghazah kita nampak dia kena nyanyi, kena bunuh, kena hancur sapa kepada 20,000 orang, kanak-kanak dia, sapa kepada dekat 10,000 orang yang tergelar orang panggil duduk kamuh dalam bumi saat ni tu, dalam batu-batu dia peracumah tu. Sekitar 2,000 orang, tapi mereka ni tu harap jawab kata kemenangan. Zalikal fawzul kabir. Bukan fawzul saja dak, bukan kemenangan saja, kemenangan yang sangat besar. Fawzul kabir. Sebab Tuhan tengok kata dia saat ni tu tak ada halah orang Ghazah ni. Walau nak peracur setara mana, bukan baru-baru, 75 tahun dah. Semenjak daripada
Nah, Amerika akui katanya negeri Israel satu negeri pada tahun 1948 sampai sekarang lah ni 75 tahun dah. Dia nak peracau ahli Gaza, tapi nak hancur tak boleh. Nah, 20,000 mati tu Hewi beranak pula 20,000. Dan dia dapat kemenangan kerana dia mati syahid. Bukanlah mati dia tu mati saja, tak mati dapat syurga, mati syurga, mati syurga. Itu adalah kemenangan yang sebenar. Zalikal fawzul kabir. Sebab tu Tuhan jawablah Quran tu betul. Tapi orang Yahudi walau dia nampak benar milik kereta gebah, milik segala-gala, nampak benar dia, tapi dia dalam keadaan ghairil maghdubi alaihim. Semua orang mukmin baca dalam semaya 17 kali sehari, selain pada dia sebut ihdinas siratal mustaqim, tak cukup banyak tu. Tak cukup dengan kata tunjuklah kami pada jalan yang lurus. Kena kata siratal ladzina an'amta alaihim, kena tunjuk jalan juga, jalan yang Allah SWT kurnia bagi kepada orang yang saleh dulu. Orang tu hai bagi nikmat dulu. Tak pada sekadar tu kena kata ghairil maghdubi alaihim. Kena tahu orang Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim. Janganlah tunjuk jalan perangai macam orang Yahudi. Siapa kepada bila? Siapa kemat? Orang duk baca ayat ni. Tidak dinasahkan. Waladhdallin kepada orang Nasara saat ni tu. Nah, orang yang duduk dalam keadaan golongan yang sesat. Sebab itulah kalau kita tengok dalam keadaan umat Islam pada sekarang lah ni di Gaza, dia tengok, kalau kita tengok cucu dia mati, nah anak dia mati, dia orang panggil sujud syukur kepada Allah SWT, supaya kita boleh kereta pai merah dah lah, supaya boleh kita rumah baru dah lah. Nah, ayat katanya suka dia anak cucu dia mati saat itu, dia wasa kata hak ni adalah mati syahid syurga. Ruhi, tengok dia pegang anak cucu dia mati pun dia pegang, lebek mata orang panggil anak dia mati, cucu dia mati, hak ada seronok dengan dia. Tapi dia tak ada kata nak menangis, nak apa segala, orang panggil tengok keadaan dia. Kalau menangis tu titik air mata tu benda biasa ya, hilang kesayangan dia. Tapi dalam lek dia, dalam hati dia tu, nah dia pegang kata ini adalah, nah Tuhan bagi nikmat yang paling besar, dapat orang panggil syahid fi sabilillah, dapat syurga anak dia dan akan digantikan. Ambillah, sebab dia kaya kalau kita faham bahasa Arab, dia kata ambillah, nak ambil dia anak dia banyak mana, nak ambil cucu dia banyak mana, ambil gilah. Dia redha dengan apa yang Allah SWT ambil anak cucu dia. Kemudian pula orang panggil, nah dia orang panggil syukur pada Allah SWT. Mati dalam keadaan itu, bukan mati dalam rang ketong, bukan mati dalam orang panggil nah accident, nah tewah mutu, nah tak, bukan mati dalam dok main game, mati dalam apa dak. Anak dia mati, anak cucu mati dalam syahid, mati dalam orang panggil diredai oleh Allah SWT, dapat syurga tu dia. Pas tengok orang panggil pemuda dia, waidun dia saat itu, cara hidup dia. Nah kita boleh tengok, nah fok dia saat itu balas mana dalam perjuangan dia, luka parah dia saat itu kerana orang panggil pada jalan Allah fi sabilillah. Ahli Gaza ni ya hidup dia saat itu, kalau kita tengok sejarah dia, baca Quran, dia hafal Quran, banyak sekali dia cetak orang hafal Quran. Dan bukan dia ada senjata banyak, dia buat sendiri gitu ya, senjata lebih-lebih daripada orang yang tinggal dia. Dia mari dak pelan. Sebab tu kalau tengok pada orang baru ni, segala orang panggil kereta gebah, hak dia orang panggil buat, hak orang panggil Hamas buat merosakkan, dia berdiri dia gap siapa rusak ni, Israel dia tak dia tak tinggal sak dia tu. Nah, walau ni pakar tak boleh pun dia heret berkelip habis pak dia tu. Bimbang takut Fort Gaza saat ni tu, Fort Hamas ni nak ambil gidap pelan. Jadi dia panggil senjata ke lawan dia pula. Nah, nak ayat katanya Fort Raymond ni satu orang panggil Allah Subhanahu taala jaga mereka. Dia takkan habis. Hingga siapa dia berjaya menghalaukan Yahudi tu baik daripada bumi Palestin. Nah, mengikut janjian Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia akan tumbik daripada Palestin. Selama mana orang panggil ahli Gaza, dia takkan hilang. Hidup situ.
Dia dapat kemenangan yang dipandang oleh Allah SWT. Tuhan tengok kata dia benar. Walau manusia tengok kata dia halah, tapi Tuhan tengok kata dia benar sebab dia syahid. Nah, budak-budak dia tanah yang sejak kecil lagi dah. Dia tarbiyah, dia didik, dia mengasuh budak-budak sana itu supaya hafal Quran, supaya mengerti agama. Jamiah besar dalam Gaza ni. Okey daripada Azhar pun ada. Forok daripada Azhar, Saka daripada Azhar ada di Gaza. Universiti Islam di Gaza besar. Ada orang kita orang Malaysia pergi belajar di sana besar, bukan kecil-kecil. Orang puluh-puluh ribu orang. Nak kaya katanya negeri dia ada satu negeri yang difitnah oleh ahli Yahud. Sebab itulah kalau kita pandai negeri kita, walaupun susah setara mana kita pun, syurga bagi ahli Gaza. Kalau ahli Gaza mari duduk di depan kita sebagai syurga tempat kita ni. Nak kaya katanya Tuhan bagi nikmat yang paling banyak pada kita. Tapi kita tidak ada kesedaran. Walaupun duduk dalam panggil keadaan mewah dan sebagainya, nah kita tak rasa nak didik anak-anak kita mari masjid belajar Quran dan sebagai bukti agama supaya dia mati dalam keadaan Islam. Tak usah mati dalam keadaan orang tak faham agama. Sebab kita semua akan nak piping saudara kita dan juga anak beranak anak cucu kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat kejayaan seperti mana Allah Subhanahu wa taala royak pada kita kata zalikal fawzul kabir. Orang yang dapat kemenangan, orang beriman dan juga orang buat amal soleh, walau mati dalam keadaan balah mana pun dia dapat fauzul kabir, dapat kemenangan yang sangat besar kepada mereka. Sebab itulah kebenaran Al-Quran yang Allah SWT beri kepada kita saat itu boleh kita menyaksi dengan cara jelas sekarang ni. Dulu boleh ada kita tak tahu berita-berita, sekarang ni kita dapat orang panggil sumber berita yang betul dan sebagainya, kita dapat reti. Dapat boleh kita bangun dah sekarang ni sebagai ibrah daripada orang panggil peperangan di Gaza dengan Yahud Zionis saat itu. Kita dapat khabar katanya hak mana al-haq, hak mana al-batil. Boleh kita orang panggil hidup di atas dunia Allah SWT dekat diridai Allah SWT, dan kita pakai jaga diri kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kita dan cucu kita daripada api neraka. Kita kena jaga wairun kita dan juga panggil pemuda kita ni supaya hidup dalam landasan Islam, hidup dalam garisan Islam, hidup dalam hudud dalam copcakeของIslam. Itulah yang kita kehendak supaya kita dapat jaga diri kita dan juga keluarga kita, ahli kampung kita daripada api neraka, dapat bawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qala hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afwidhu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Usikum wa iyyakum taqwallaha azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. พี่น้องมุสลิมที่รักทุกคนอัลฮัมดุลิลละห์ที่เราได้ศึกษาได้รับรู้ข่าวสารมุสลิมของเราที่กอซาทำให้เรามีความสำนึกว่าเราอยู่ในโลกแห่งนี้นี่มีฟิตนะห์และก็มีเราะห์มัตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นผู้ที่จะได้รับความโปรดปรานปราณีจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือผู้ที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและก็อยู่ในขอบเขตของอิสลามเพื่อไม่ให้พวกเราพี่น้องของเรา
มุสลิมของเรานะได้นะเข้านรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในคัมภีร์กุรอานว่ายาอัยยูฮัลลดีนะอามานูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอ้นะผู้ศรัทธาทั้งหลายจงพิทักษ์รักษาตัวของเจ้าและก็ครอบครัวของเจ้าจากไฟนรกดังนั้นผู้ที่อยู่ในขอบเขตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้วิถีอิสลามในการดำเนินชีวิตของเขานี่เขาจะได้รับความชัยชนะในเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วในเมื่อเขาได้จากโลกนี้ไปเขาจะได้รับลิ้มรสของขวัญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายที่อัลลอฮฺเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ศรัทธาและก็ทำความดีนั้นสวนสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่ดีที่สุดที่เราจะพำนับที่เราจะอยู่ในนั้นชั่วนิรันดร์ดังนั้นขอให้เราทุกคนเนี่ยอบรมสั่งสอนลูกหลานของเราให้อยู่ในขอบเขตของอิสลามให้อยู่ในระบบของอิสลามให้อยู่ในวิถีชีวิตของอิสลามเพื่อเราจะได้ปลอดภัยจากไฟนรกอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮุยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยูฮัลลดีนะอามานุศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أنجِ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان في غزة وفلسطين اللهم لعن الكفرة اليهودية الصهيونية الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ويقتلون المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والأطفال في غزة وفلسطين ويخربون بيتك المسجد الأقصى الذي باركت حوله ويحركونه ويفسدون في الأرض اللهم عليك بالكفرة اليهودية الصهيونية وزلزل أقدامهم وأخرجهم من الأرض المقدسة من الأرض الأقصى ومن المسجد الأقصى وشتت شملهم وفرق جمعهم اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة وفلسطين اللهم تقبل شهداء منهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم يا ارحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة